Dan musuh juga akan menggunakan pendekatan yang ketiga, iaitu at-ta'zib. At-ta'zib iaitu menyeksa pejuang-pejuang Islam. Menyeksa golongan yang nak tegakkan agama, ditangkap, dipenjarakan, diseksa. Ini fitrah perjuangan. Dan kita kena ingat ini akan digunakan oleh mereka untuk melemahkan kita. Dan yang terakhir ialah al-qatlu. Al-qatlu maknanya membunuh. Sampai ke peringkat mereka boleh membunuh pejuang-pejuang Islam untuk melemahkan maknanya perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berlaku pada sahabat-sahabat kita dalam gerakan-gerakan Islam lain, di Mesir, di Syria dan sebagainya. Mereka dibunuh kerana dengan tanggapan mereka pembunuhan itu menyebabkan perjuangan Islam akan berakhir. Tapi Allah Subhanahu wa taala berjanji, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka musuh-musuh berusaha untuk menutup cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan tindakan-tindakan mereka. Namun Allah tetap akan menyempurnakan agamanya walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Buatlah gapo pun, Islam tetap akan berkembang, tetap akan diperjuangkan. Satu perbandingan dibuat, kalau matahari ini kita gelar nurus syamsi. Kataan nur itu disandarkan kepada asyams. Dengan nurullah, nur, wallahu mutimmu nurihi. Nurullah, nurus syams dan nurullah. Cuba perhati, nurus syams hak terbit waktu pagi, contoh hari ni, nampak waktu duha sekarang ni, nurus syams. Ada tak siapa-siapa yang mempunyai kuasa besar dunia hari ni boleh tutup cahaya matahari terbit? Tak ada. Obama ke, Yahudi ke, Netanyahu gapo semua tu, hebat-hebat muka dunia ni yang ada nuklear gapo tu, tak mampu untuk menutup cahaya matahari terbit. Itu baru cahaya matahari. Yang dibahaskan pada ayat tadi, wallahu mutimmu nurihi, cahaya Allah. Kalau cahaya matahari pun tak ada orang boleh tutup, maka mimbabi aula, lebih-lebih lagi cahaya Allah Subhanahu wa taala, tak ada siapa boleh tutup. Cahaya Allah itu ialah apa? Agama Allah, perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Tetap akan diperjuangkan, tidak ada siapa boleh halang. Jadi kita kena pastikan bahawa kita istiqamah walau apa keadaan sekalipun. InsyaAllah dah. Okey, yang keempat. Yang keempat ialah at-ta'ah wal wala. Taat dan juga memberi kesetiaan kepada kepimpinan. Ini syarat kemenangan. Syarat untuk kita mengecapi kemenangan. Dan kita boleh ingat bahawa taat itu mesti taat dalam perkara yang ma'ruf semata-mata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hei orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kalau kita faham ayat ini dengan sebenar-benarnya, kita akan dapat lihat bahawa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimah ati'u pada diri dia. Ati'ullah, hei orang beriman, taatlah kamu pada Allah. Kemudian diulang balik kalimah ati'ur rasul wa ati'ur rasul, dan taatlah kamu pada Rasul. Diulang lagi ati'u. Namun pada ulil amri tidak diulangkan ati'u ulil amri, cukup wa ulil amri minkum sahaja. Ulama tafsir menjelaskan bahawa rahsia kenapa tak diulangkan ati'u pada ulil amri itu ialah kerana taat kepada ulil amri bersyarat, muqayyad. Adapun taat pada Allah dan Rasul, taat yang mutlak. Taat mutlak ni taat yang tidak ada pertikaian lagi. Allah kata putih-putih, Allah kata hitam-hitam. Tak ada tek dah. Wajib taat. Adapun taat kepada pemimpin ialah taat yang muqayyad, taat yang terikat. Selama mana pemimpin itu mengarahkan supaya kita taat kepada Allah dan Rasul, maka wajib kita taat.
selama pemimpin itu mengarahkan perkara yang tidak bercanggah dengan agama Allah dan juga ajaran Rasul, wajib kita taat. Dan bila mana berlaku sebaliknya, ya, arahan kepada maksiat, ya, kemungkaran, maka haram kita taat pada pemimpin tersebut. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dalam melakukan maksiat kepada Khaliq, kepada pencipta. Ya, dalam perkara ini suka saya tegaskan bahawa, ya, selalunya kalimah taat ini disertakan dengan wala. Wala maknanya kesetiaan. Kita beri kesetiaan kita kepada Allah dan Rasul. Innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Hanya saja wali kamu Allah dan Rasul. Mana yang wajib kita berikan ketundukan, kepatuhan, kesetiaan ialah pada siapa? Allah dan Rasul. Itu mutlak. Dan juga pada orang-orang yang beriman yang bagaimana? Yang mengerjakan salat dan menunaikan zakat dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah golongan yang wajib kita berikan wala. Dalam konteks kita hari ini, kita lihat kerajaan negeri kita, ya, pemimpin kita Masya Allah, ya, sejak dulu Tok Guru mereta sampai hari ini, ya, berkesinambungan dengan Datuk Mak kita. Kita yakin, ya, pemimpin kita merupakan golongan yang tidak mengarahkan kita kepada perkara kemungkaran, bahkan mengarahkan kita, mendorong kita ke arah melakukan ketaatan kepada Allah dan juga Rasul. Maka kita selaku rakyat wajib memberikan at-ta'atu wal wala, ya, kepada kepimpinan kita. Ya, pastikan dengan adanya wala dan taat ini, ya, insya-Allah kemenangan akan tiba. Allah akan mempermudahkan perjuangan yang kita bawa. Ya, jangan sampai kita menjadi golongan yang banyak songeh. Ya, golongan yang banyak mempertikaikan sesuatu yang tak sepatutnya dipertikaikan, menyebabkan berlakunya dha'fus thiqah, lemahnya, ya, thiqah kita, kepercayaan kita kepada kepimpinan yang ada. Ya, saya yakin kepimpinan dulu dan sekarang sama. Ya, cuma orangnya berbeza, dasarnya sama, perjuangannya sama, cuma orangnya berubah. Dulu Tok Guru, sekarang Datuk Mat. Serupa je. Ya, masing-masing ada kelebihan dan maknanya penonjolan-penonjolan tertentu. Maka kita selaku rakyat perlu beri kepatuhan, kesetiaan, bantu, ya, kita sokong mereka, insya-Allah segala dasar, segala polisi, segala apa yang nak dilaksanakan oleh kerajaan negeri ke arah memastikan rakyatnya patuh pada perintah Allah, tinggal larangan Allah, akan dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Demikian juga dalam sebuah jemaah Islam. Tadi kita bincang kerajaan. Dalam sebuah jemaah pun kena begitu. Baik di peringkat kawasan ke, MTD ke, UPU ke, Cawangan ke, kena ada at-ta'atu was-thiqah, at-ta'atu wal wala ini. Taat, wala dan juga thiqah kepada kepimpinan yang ada. Kalau ada kesilapan, kita tegur dengan cara yang membina, naqdul banna. Tegur dengan cara yang membina, bukan tegur dengan cara meruntuh. Ya, tegur ke arah nak jatuh orang tak. Ini akhlak berjemaah. Ya, semua kita kena ada belaka ni. Tak kira maknanya dia tu seorang, ya, berkelulusan ke, orang kampung ke, ada jawatan ke, tak ada jawatan ke, kena ada sifat at-ta'atu wal wala. Taat dan juga wala terhadap kepimpinan yang ada. Ya. Akhlak yang seterusnya ialah al-ukhuwah. Al-ukhuwah. Setiap anggota gerakan Islam wajib menghiasi diri mereka dengan akhlak al-ukhuwah. Al-ukhuwatu fillah. Ukhuwah, ya, atas dasar agama. Ukhuwah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kamu bertelingkah sesama kamu, menyebabkan kamu akan gagal. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum, dan hilanglah kekuatan kamu. Jadi kita selaku abnaul harakah
wajib memelihara kesatuan, wahdah, ya, al-ukhuwah, al-hubb, cinta kerana Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 perkara sesiapa yang ada padanya pasti mendapati kemanisan iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma, bahawa Allah dan Rasul terlebih kasih kepadanya berbanding selain keduanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, bahawa ia mencintai seseorang tidak ia mencintainya melainkan kerana Allah. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukdhafa fin nar, bahawa ia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Ya, maknanya untuk dapat kemanisan iman, manisnya berjuang, seronok, ya, kita menjadi seorang yang beriman ini kena buat 3 perkara baru rasa jelira, oh sukanya berjuang, sukanya beriman. Yang pertama, kita kena utamakan Allah dan Rasul dalam hidup kita. Letakkan Allah dan Rasul di hadapan peribadi kita, niaga kita, anak pinak kita, mak ayah kita, kepentingan hak ada pada kita duk belakang-belakang. Allah dan Rasul duk depan. Baru dapat halawatul iman. Yang kedua, cinta. Wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Kita cintakan seseorang tidak kerana lain melainkan kerana Allah. Syekh Abdullah Nasih Ulwan dalam sebuah kitab kecilnya yang bertajuk Hina Yajidul Mu'min Halawatal Iman, ketika mana seorang mukmin itu mengecapi kemanisan iman, dia datangkan hadis ini. Dalam mensyarahkan bahagian kedua hadis ini, bahagian kedua hadis tadi, cinta kerana Allah, beliau menyatakan bahawa cinta kerana Allah ini hanya akan diperolehi bila mana seseorang itu melibatkan diri dalam gerakan Islam. Ya, cinta kerana Allah hanya akan dapat dikecapi, dirasai dan diperolehi bila mana seseorang itu terlibat dalam sebuah gerakan Islam. Kenapa? Hanya mereka yang bersama dengan jemaah Islam sahaja, gerakan Islam sahaja, akan berkasih sayang kerana Allah. Kita sayang pada sahabat kita kerana apa? Sebab kita tahu sahabat kita itu nak berjuang Islam, nak tegakkan agama Allah. Maka kita dapat, kita bersayang dengan dia kerana atas dasar agama, atas dasar Allah, nak tegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersayang dengan orang yang tak terlibat dengan gerakan Islam, dengan usaha untuk menegakkan agama Allah, kita sayang atas dasar apa? Kerana Allah kan? Tak tentu lagi. Nah, mungkin atas dasar dia waris kita, ataupun dia itu pernah tolong kita. Bukan kerana Allah. Kerana Allah ni bila mana seorang itu terlibat dalam gerakan Islam. Sebab itu nak dapat ukhuwah ini kita kena masuk jemaah Islam dulu. Dalam jemaah Islam itu kita berusrah, kita berqiyamul lail, kita berkatibah, bertamrin, bermukhayyam, timbul rasa kasih sayang. Kita berjual pergi markah, ngeping ke apa semua. Jadi kita kasih sayang pada sayang-sayang kita dalam perjuangan Islam, maka kita akan dapat kelebihan halawatul iman tadi. Ya, kemanisan beriman.